bersua lagi kita pada hari ini dalam rancangan Pendidikan Islam bersama Ustazah Anisa. Hari ini kita akan menelusuri perjalanan khalifah-khalifah kerajaan mana yang telah kita pelajari daripada siri sebelum ini, iaitu berkaitan kerajaan Khulafaur Ar-Rasyidin. Kita semua sedia maklum pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau telah memecat Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjadi gubernur di Syam. Pemecatan ini menimbulkan rasa tidak puas hati Muawiyah bin Abi Sufyan dan pengikut-pengikutnya. Maka tercetuslah perang sipil sehingga anak-anak sekalian, asal penubuhan kerajaan Umayyah bersempena nama Umayyah bin Abi Sufyan bin Abdul Manaf, iaitu salah seorang daripada pemimpin Quraisy yang terkenal dan merupakan moyang kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi pengasas kerajaan Umayyah sudah tentulah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin antara khalifah terkenal kerajaan Umayyah ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, itu selaku pengasas ataupun khalifah pertama, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Sebentar lagi anak-anak murid Ustazah akan jelaskan satu persatu berkaitan khalifah terkenal berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berceritakan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah khalifah yang pertama. Yang pertama, beliau menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan Islam yang terkenal. Yang kedua, mewujudkan perkhidmatan pos berkuda di Dewan Al-Barid. Yang ketiga, memperkenalkan Cap Muharram dalam kerajaan. Hari ini nak bentang pasal Khalifah Abdul Malik bin Marwan, iaitu khalifah yang kelima. Beliau telah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara. Yang kedua, beliau juga telah mencetak mata wang dinar Islam pertama bertulisan Arab dan berteks Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Batisha binti Jeffrey dari kelas 4 Mana. Hari ini saya akan membentangkan tentang khalifah ke-6, iaitu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Baginda telah menjadi khalifah selama 9 tahun 7 bulan pada 86 Hijrah sehingga 96 Hijrah. Kawan jangan tak tahu semasa baginda menjadi khalifah, banyak perkara yang baginda telah buat, sepertinya pembukaan wilayah baharu Islam seperti di Andalus dan India. Bukan itu sahaja, baginda juga telah memperbaiki dan mencantikkan Masjid Saya Nabawi. ingin membentangkan tentang khalifah kerajaan Umayyah yang terkenal, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang ke-8. Umar bin Abdul Aziz telah memerintah selama 2 tahun 5 bulan bersamaan dengan 99 Hijrah sehingga 101 Hijrah. Perkara pertama yang dilakukan oleh Khalifah Umar ialah mengecualikan bayaran cukai oleh para ulama untuk memberikan nasihat kepada Khalifah. Okey, bagaimana anak-anak sekalian? Adakah anda sudah faham berkaitan kerajaan Umayyah? InsyaAllah kita akan sambung pada siri kedua berkaitan zaman kegemilangan dan kemerosotan kerajaan Umayyah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah kita dapat berjumpa ni. Terima kasihlah sebab sudi meluangkan masa. Ni saya rasa cukup bertuah sebab dapat bersama-sama dengan YouTuber yang lepas, seorang YouTuber yang jadi pertama sekali saya nak bertanyalah bagaimanakah persediaan Ustazah Anisa berkaitan dengan pelaksanaan PDP dengan pelajar. Sebelum Ustazah memulakan pelajaran tu, apakah persediaan awal? Boleh ceritakan sedikit? Okay, terima kasih Puan Roslina sebab sudi menemu ramah saya lah malam ni walaupun dalam jarak yang jauh. Saya ni pun bukan siapa-siapa pun, saya hanya
guru biasa yang cuba nak gunakan masa PKP hari itulah ya. Okey, dari segi pertama sekali menjawab soalan Ustazah tadi. Jadi sebagai persiapannya, sebab pada masa tu baru kita belajar dalam bulan 2 kan. Lepas tu masuk bulan 3, lepas tu PKP. Jadi kita balik bercuti di kampung, masa tu memang tak ada persiapan apa-apa lah. Jadi tidak jangka pun akan berada di kampung tu agak lama. Okey, selepas tu bila masuk je PKP memang ada arahan suruh lakukan PDP atas talian kan. Okey, jadi pada awal-awal dulu memang tidak ada jadual khusus untuk cikgu-cikgu ni. Jadi bagi saya sebabnya di awal tahun pelajaran banyak lagi tak habis. Jadi pada sukatan tu kan banyak lagi tak habis. Jadi kalau kita buat latihan pun murid mungkin boleh jawab, mungkin tak boleh jawab lah sebab mereka tak belajar lagi. Jadi atas sebab itulah saya cuba pada masa tu saya cuba untuk menghasilkan video. Pada awalnya memang saya berhasrat walaupun dalam cuti PKP, walaupun melalui online, saya ingin mengajar seperti biasa juga. Itu yang pertama sekali. Kemudian lepas pada tu sebelum tu kita buat persiapan lah. Pada awal ni alhamdulillah lah, jadi sebelum ni pada tahun-tahun sebelum ni pun memang saya dah buat video lah, pelajar buat untuk yang tahun-tahun lepas. Jadi bila waktu PKP nak cepat gabungkan saja video-video pelajar tu jadi satu video baru untuk dikongsikan bersama dengan pelajar-pelajar di sekolah saya lah. Jadi pada awalnya memang buat melalui Telegram. Tapi memandangkan ada pelajar yang tak ada Telegram, masalah handphone yang tak ada nak masuk, nak install tak boleh dah. Jadi berpindah ke WhatsApp lah. Jadi selepas beberapa ketika sekolah dah mengeluarkan jadual. Jadi jadual untuk mata pelajaran pendidikan Islam saya hanya 1 kali saja seminggu. Jadi masa untuk kita buat persiapan tu agak panjang jugalah. Okey, jadi tempoh masa untuk Ustazah gunakan untuk platform online ni selalunya berapa lama? Walaupun sekali maksudnya, dalam jadual, berapa jam ambil masa? Okey, memang dalam jadual tu dia dah bagi peruntukan seorang guru 2 jam saja. Okey, jadi 2 gunakan jam seminggu. Sepenuhnya lah, 2 jam tu. 2 jam seminggu lah sepenuhnya lah tu. Dan kadang-kadang tu dia lajak jugalah bila pelajar hantar latihan dan sebagainya tu. Kita tanda dan bincang di luar waktu yang diberikan tu jugalah, ambil masa jugalah lain tu. Gitu. Okey, jadi keperluan ataupun orang kata gadget lah kan, sebagai persediaannya apa yang perkara yang diperlukan, perkara utama lah, gadget utama tu yang diperlukan semasa proses untuk online ni. Okey, persiapannya tak adalah banyak, handphone je sebenarnya. Handphone dengan kalau nak buat video tu saya biasa guna laptop lah. Kemudian untuk mengajar tu hanya mengguna handphone je lah. Handphone, lepas tu bahan-bahan yang apa nak bagi pada pelajar semua masuk dalam WhatsApp. Gitu. Okey. Macam mana pula dengan respon pelajar? Menjawab soalan tu, saya rasa kebanyakan pelajar pun sekolah-sekolah mana pun benda ni benda baru lah kan. Benda tu memang suatu benda yang baru. Jadi pada awal-awal tu respon pelajar macam dia ada naik turun lah. Pada mula-mula mungkin teruja, lama-lama dia dah berkurang sikit kan. Lepas tu untuk makluman jugalah ya, sekolah saya SMK Lepa tu adalah berada di kawasan pedalaman. Jadi kalau nak menggunakan Zoom ke Google Meet ke agak sukar lah, sebab untuk berkumpul bersama-sama pada masa yang sama tu merupakan satu kekangan lah bagi pelajar-pelajar di sekolah di luar bandar. Ya. Jadi platform utama yang boleh digunakan yang dirasakan sesuai hanya WhatsApp sahaja. Maksudnya kalau masa tu line tu tak berapa laju, dia boleh bila line dah laju dia boleh tengok juga. Gitulah. Jadi saya memang tak gunalah untuk online secara online gitu kan. Oh, jadi pendekatan Ustazah buat video lah ya. Kalau video pun saya bukan buat video sahaja sebab kita tahu kekangan pelajar kita. Ada yang
dia kawasan orang kampung kan, dia kadang tak ada data. Masalah data lah utama sekali. Yang tak ada handphone pun ada, tapi kebanyakan ada handphone lah, cuma lain tu lah. Jadi saya terpaksa buat video, buat juga pada masa yang sama, bagi juga bahan yang kita screenshot lah. Screenshot bagi maksudnya juga. hak kopi pun ada jugalah. Hak kopi pun dalam handphone jugalah. Maksudnya Yeah. kita ambil gambar ni kan, screenshot tu kita masukkan dalam. Maksudnya pelajar yang boleh buka video, dia buka video. Kalau pelajar yang tak boleh buka video, dia guna bahan yang Ustazah share tu, dia perlu baca dulu. Okey, kita ambil masa, katakan 2 jam tu, setengah jam tu untuk pengajaran ataupun untuk baca, study. Kalau ada soalan ke apa ke tu, maka kita ada sesi soal jawab dululah. Lepas tu barulah sambung dengan latihan. Okey. Jadi latihan tu pun macam mana? Macam mana? Saya teruskan. Kalau latihan tu biasanya saya bagi ada kalanya kita bagi quizzes, ada juga latihan biasa sajalah, masuk ambil daripada buku ke, ambil daripada soft copy, kita screenshotkan masuk dalam tu dan pelajar buat, kemudian hantar balik melalui WhatsApp juga. Adakah penggunaan Google Drive, Classroom. Google Drive, Google Classroom, platform tu ada Ustazah guna juga ke? Setakat ini kekangan dari sekolah saya lah, untuk tahu juga kan sekolah saya ni memang penggunaan Google Classroom tu agak terhad lah, sebab di sekolah pun memang masalah lain yang ketara. Jadi memang guru ICT memang dah ada lah sediakan untuk pelajar-pelajar, setiap pelajar kan dia ada ID. akaun Google Classroom. Tapi setakat ini memang tak aktif lah. Kita cuma aktif untuk guru-guru je setakat ni. Sebabnya memang bilangan komputer pun terhad, kemudian line pun tak berapa kan. Jadi tidak begitu popular lah penggunaan Google Drive, Google Classroom ni di kalangan pelajar. Jadi yang terbaik bagi kami ialah menggunakan WhatsApp. Jadi WhatsApp tu di-share video lah. Video dan bahan-bahan seperti bahan bercetak tu kan, dengan harapan pelajar membacanya. Dan kalau saya bagi latihan quizzes sekalipun, latihan quizzes tu biasa saya memang buat sendirilah, ada yang buat sendiri. Kalau tak ada baru ambil yang orang punya kan. Kalau buat sendiri tu pun kita ada soalan asal yang bercetak tu kan, kita screenshot tu. Kalau tak boleh buka quizzes, buat secara bertulis atas kertas. Gitu. Jadi pelajar ada pilihan lah. Jadi cara nak menarik minat pelajar untuk bersama-sama menjawab latihan, tengok pengajaran kita, macam mana tu Ustazah tarik minat dia? Okey, yang pertama saya lupa nak beritahu tadi, saya mengajar semua kelas tingkatan 5 lah. Itu ada 4 kelas. Dan kita buat serentak. Saya buat satu grup besar, tak campur dengan pelajaran lain, hanya untuk pendidikan Islam sahaja. Dalam tu tak adalah serius sangat. Jadi kita layankan juga pula ni, kalau dia bercakap yang di luar topik pun tak apalah, macam ada link lah kan, rapat gitu kan. Kemudian memanglah tak semua pelajar yang join. Adalah dalam 20 orang, 30 orang, paling banyak 30 lebih gitu je lah. Cuma dengan harapannya sebab WhatsApp ni bila masa pun dia boleh tengok kan, selagi dia tak left group. Setakat ni tak ada left group lah. Cumanya salah satu usaha saya yang saya laksanakan, bila nampak kurang sikit tu kan, jumlah penglibatan murid agak kurang, maka kita PM lah. Kita personal dengan dia, WhatsApp dia, nampak lain sikit lah. Macam dia, tak tahulah terharu ke tak kan, tapi macam dia rasa lain lah bila Ustazah WhatsApp dia tanya kenapa tak ikut kelas. Lepas tu dia ikut lah, lepas tu lama tu dia tak ikut balik kan. Jadi Ganjaran ataupun imbuhan ada bagi tak dekat pelajar bila dia join serta dalam sebabnya dalam jarak jauh. Saya masa tu dekat Kelantan, pelajar saya dekat Pahang. Jadi ganjaran tu kita janjikan hanya nanti buka sekolah nantilah, kata gitu kan. Dan buka sekolah itu sebab dalam PKP juga saya ada buat pertandingan video pendek pelajar buat kan. Kata nanti
buka sekolah nanti, insyaAllah kalau ada peluang kita buka sekolah, Ustazah akan cari pemenang dan akan bagi hadiah. Gitu je Okey. lah. Okey, jadi seterusnya bagaimana Ustazah ni mendapat idea-idea, dapat mencari idea-idea baru untuk buat bahan untuk Berdasarkan pembelajaran. pengalaman lah, sebab kita pun memang dah 18 tahun kan mengajar, jadi sebelum ni pun memang selalu guna medium video lah. Jadi sebelum Okey. PKP pun memang guna video. Jadi kita tahu belajar ni kalau kita buka video jenis tulisan saja baca sendiri tu tak berapa bagi fokus. Dah biasa dah tengok gitu. Kalau kita cari video yang ada lakonan-lakonan ke sikit ke, Ini lebih menarik. ada orang bercakap ke, dia lebih menarik. Jadi Okey. sebenarnya benda tu kita dah berlangsung sebelum PKP. Bila PKP pun saya fikir macam tu lah juganya. Sebabnya pelajar ni bila belajar di rumah ni kalau dia lebih banyak hiburan lain. Dia lebih banyak hiburan lain di luar. Kalau nak suruh tengok YouTube lain lagi menarik kan. Kalau nak suruh baca buku ke, nak suruh buat latihan, banyak lagi aktiviti lain yang dia boleh buat sepanjang. Sebab cuti, maklum saya dah cuti kan. Jadi kita kena fikirkan lah apa yang nak dibuat supaya bahan pengajaran kita tu kalau tak lebih menarik pun sekurang-kurangnya dapatlah menarik perhatian mereka berbanding dengan TV, masuk TV pun ada Astro, ada internet semua. Maksudnya dalam YouTube macam-macam ada kan. Jadi kita usahakan sekurang-kurangnya ada niat kita nak standing dengan video-video YouTube lain ataupun bahan-bahan yang lain. Okey. Jadi apa cadangan Ustazah lah untuk menambah baik PDP secara online, menambahbaikkan lah. Sebab kita pun tak tahulah jangka PKP ni kita doa-doakan mudah-mudahan dia tak ada dalam PKP kan. Tapi kebarangkalian tu memang ada, kita kan memang kena perlu diteruskan lah. Sebab ni kita ni gini, terutama sekali guru pendidikan Islam lah bagi kita kan. Jadi pengajaran kita dalam kelas ke, di luar kelas ke, dalam online ke, ia merupakan satu dakwah juga. Jadi kalau kita masih berada di takut lama, cara lama, belajar akan bosan. Sekarang kita kena bersaing dengan banyak hiburan-hiburan lain di luar. Kadang-kadang pelajar ni dia ada yang berkehendak sendiri dia belajar, tapi ada yang belajar ni kerana dia terpaksa. Jadi kalau boleh kita nak mengajar dia dalam keadaan dia tak sedar, tiba-tiba dia tahu. Ni memang kena terus, sepatutnya boleh diteruskan lah, terutama sekali kalau sekolah-sekolah yang tak ada masalah line internet sebabnya sekarang ni kalau kita tengok sekarang pun pelajar memang sentiasa boleh dikatakan setiap pelajar tu ada handphone. Jadi hari-hari ada handphone daripada pagi sampai petang kalau hari tak sekolah tu kan. Jadi kat situlah kita selitkan supaya mereka tidak terlalu hanyut dengan hiburan-hiburan yang ada lah. Jadi kita kena selitkan, kita kena sentiasa ingatkan. Sekarang memang dunia sekarang di hujung jari kan, dunia tanpa sempadan. Jadi kita sebagai seorang guru perlu mengambil peluang ini untuk menyampaikan ilmu. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita lebih kepada PAK 21 kan. Jadi bukan berpusatkan kepada guru, berpusatkan pada murid. Melalui video-video ini juga sebenarnya kita boleh aplikasikan flipped classroom tu kan. Betul. Jadi maksudnya jadi kaedah-kaedah PA 21 tu kita boleh laksanakan. Jadi itu saja antara soalan saya dan saya mengharapkan ramai lagi guru-guru pendidikan Islam akan mengikut jejak langkah Ustazah Anisa, walaupun berada di sekolah orang kata tidak mempunyai kemudahan yang orang kata yang sempurna yang ni, tapi boleh laksanakan kan. Dan video-video Ustazah pun banyak dijadikan sebagai bahan untuk PDP. Jadi saya harapkan Ustazah terus cemerlang lah. InsyaAllah lah dalam proses, dalam kesibukan ni sebenarnya tak sempat juga nak terlalu banyak nak buat video tu. Jadi tengok insyaAllah lah sebulan sekali ke ataupun 2 minggu sekali ke, saya akan cubalah hasilkan video-video yang terbaru lah. Dan akhir sekali pesanan saya ni, jadi maksudnya kalau kita mengajar ni
bukan sekadar bagi latihan saja. Maksudnya walaupun di mana kita berada, walaupun di sekolah ataupun di tempat lain, walaupun di atas talian, maka mengajar tu tetap mengajar, latihan pun ada. Dan latihan saja, kalau tak mengajar pun pelajar tak faham juga kan. Jadi kena Mudah-mudahan ada semua dua-dua. dakwah kita ni akan tercapai lah. Okey. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak jawapan dekat pelajar ni. Yang pertama ni, apakah maksud kalimah yang bergaris di atas? Tulislah kalimah bergaris. Yang ni Ustazah tak tahu ni. Perkataan bergaris dalam ayat tu ada 2. Okey, tapi ni macam memanglah ada dalam tu berdoa dengan takut tulis ni. Garisan pertama tu ia ada auna. Bukan macam tu. Lepas tu baru tulis ni berdoa dengan perasaan takut dan ini kan. Okey, kalau macam ni kita tak tahu garisan tu yang mana. Kalau ada satu garisan tak apa. Ni ada 2 garisan. Jadi saya tak nak bagi makan. 2 ciri peribadi mukmin yang boleh amal kehidupan. Betul menginfakkan harta yang ada dalam ayat yang ke-16 mengambil tidur betul. Tak perlu ada kasut sebab dia cuma jelaskan saja. Okay, sebenarnya tak tulis soalan pun tak apa, dia perlu ada kepala. Tapi kalau tak pandai buat kepala jawapan, tulis kat skot ni pun boleh juga. Pada pendapat saya, kelas online yang telah diadakan sewaktu PKP baru-baru ini, bagi saya ada yang seronok, ada yang tidak seronok. Pada pendapat saya, yang seronok tersebut adalah saya sendiri dapat berdikari untuk membuat satu-satu tugasan yang diberikan oleh guru. Daripada situ, saya dapat melatih dan mengasah kemampuan diri saya untuk menjadi lebih cemerlang dalam sesuatu subjek yang telah saya lakukan. Daripada segi yang tidak seronok pula, saya terdapat banyak kekangan-kekangan yang berlaku, sebagai contohnya kekangan rangkaian internet. Maklumlah jika duduk di sebuah kampung, tidak semestinya line dekat kampung tersebut lancar kan. Selain daripada itu juga, komitmen saya terhadap tugasan yang diberikan oleh guru merupakan satu cabaran lah untuk saya siapkan. Kerana sewaktu PKP tersebut, selain daripada melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, saya juga ada mengambil kerja sampingan. Jadi agak sukar bagi saya untuk menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru. Tambahan pula, waktu yang diberikan oleh guru pada waktu pagi dan pada sebelah petang. Kebanyakannya saya dapat mengikuti kelas-kelas yang diberikan oleh guru pada sebelah petang, namun saya tertinggal pada kelas yang sebelah pagi kerana kesibukan saya untuk menyiapkan diri untuk pergi ke tempat kerja. Apa harapan kamu untuk masa hadapan? Perlu ke lagi kelas online ni? Pada pendapat saya, secara personal, saya mewajarkan kelas online ataupun kelas atas talian ini dilaksanakan seiring dengan kelas di sekolah lah. Jika pada pendapat saya, kelas online ini merupakan salah satu usaha tambahan oleh guru-guru untuk memastikan para pelajarnya dapat mencapai kejayaan dalam sesuatu subjek yang dikehendaki. Kita sendiri, saya sebagai seorang pelajar SPM, saya juga tidak bergantung kepada kelas di sekolah semata-mata kerana saya tahu bahawa dengan keadaan yang sekarang, kelas di sekolah tidak mencukupi untuk saya sendiri untuk catch up balik subjek-subjek yang dah tertinggal. Jadi dengan kehadiran kelas online ini, saya dapat sedikit sebanyak mengambil kembali apa subjek-subjek yang telah saya tertinggal sewaktu kelas PKP. Yang terakhir sekali, dalam banyak-banyak subjek tu bentuk soal tu, bentuk bahan yang cikgu bagi macam mana yang paling menarik perhatian? Pada pandangan saya, yang paling menarik perhatian saya adalah
soalan quizzes daripada subjek pendidikan Islam yang telah diberikan oleh ustazah saya. Ya, siapa nama ustazah tu? Ustazah saya nama dia Ustazah Anisah binti Mansur. Oh. Pada pandangan saya sendiri, remaja sekarang dia lebih tertarik kepada sesuatu yang warna-warni, grafik yang menarik, menggunakan teknologi. Ada bunyi kan? Terdapatnya audio. Jadi Okey. quizzes tersebut banyak membantu saya untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Okey, terima kasih Daniel. Semoga berjaya dengan cemerlang dalam SPM, menjadi anak yang soleh, berjaya dunia akhirat. Terima kasih. Sama-sama.